Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hari ini kita telah masuk kepada hari yang ke-6 daripada bulan Muharram. Mana tidak beberapa hari lagi kita disunatkan untuk melakukan puasa sunat Tasu'a dan Ashura, ya, pada hari 9 dan hari 10, yang mana ianya memang disuruh oleh baginda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW apabila sampai ke Madinah, Rasulullah telah melakukan puasa sunat Ashura ataupun 10 Muharram, sehingga Rasulullah berkata, sekiranya aku hidup pada tahun akan datang, dan saya akan berpuasa pada Yaumut Tasu'a, iaitu pada hari 9 daripada bulan Muharram. Jadi mudah-mudahan kita mengambil kesempatan untuk melakukan ibadah puasa pada hari itu, kerana itu adalah amalan yang terbaik pada bulan Muharram, insya-Allah. Al-Bannan berkata, kami biasa menghadiri pemakaman. Mana kata ulama ni, mereka ni sering menghadiri waktu pengebumian orang yang meninggal dunia. Dan yang kami lihat, kata Sabit, adalah orang-orang yang menutup wajahnya sambil menangis. Itu suasana ketika mana digambarkan oleh Sabit Al-Bannan mengenai orang-orang dahulu ketika mana menghadiri pengebumian seseorang, maka ramai di kalangan mereka yang mengalirkan air mata dan menutup wajah mereka kerana menangis, sebab perginya orang yang hidup kepada alam yang baru dinamakan alam barzakh, yang tidak diketahui bagaimana kehidupannya. Adakah serupa dengan kehidupan di dunia? Waktu di dunia dia dalam keadaan aman, dalam keadaan senang. Adakah apabila dia kembali kepada Allah, masuk di dalam alam barzakh, dia mendapat layanan, kesenangan, keamanan seperti mana hidup di dunia? Itu orang itu menangis gitu. Maka itulah ketakutan mereka terhadap kematian, orang-orang dahulu daripada kita. Begitulah maknanya mereka ni ketakutan. Tengok dia maknanya ada orang meninggal dunia, maka mengalir air mata mereka. Kenapa? Takut. Bilakah sampai giliran kami nak mati? Namun sebaliknya, kata Sabit Al-Bannan, dewasa ni sekarang, dicerita ni sekarang, kita sering menyaksikan orang justru tertawa dan bermain-main saat hadir di pemakaman. Hari ni kita tengok tuan-tuan, kalau kita pergi di mana-mana, sempat main handset tu, hantar orang mati tu, yang masuk lah.
Tapi yang duduk bawah pokok, yang duduk jauh daripada situ, tak jauh mana pun, dalam masih lagi maknanya kawasan perkuburan, masih sempat lagi main handset, boleh bergelak ketawa. Jadi inilah keadaan yang disebutkan di masa ini. Dia kata apa? Sering menyaksikan orang justru tertawa dan main-main saat hadir di pemakaman. Mereka malah bicara soal harta warisan yang ditinggalkan kepada ahli warisnya. Ini lebih dahsyat daripada itu. Orang belum dikebumikan lagi, dah cerita dah berapa banyak dia tinggal harta tu kan. Ni si mati ni harta dia banyak. Orang akan bercerita dah masa mayat tu belum lagi dikuburkan. Banyak aset perniagaan banyak sungguh. Yang bercakap tu bukan orang yang ada kena mengena pun. Mereka ni tak ada, tapi membicarakan soal itu. Maka satu-satunya yang terfikir dalam benak teman dan kerabat orang yang meninggal itu hanyalah bagaimana caranya untuk memperolehi bahagian daripada harta warisan itu. Termasuklah padanya kata Makna Thabit Al-Banani, bahawa orang zaman sekarang termasuk daripada ahli keluarga, anak, isteri, adik-beradik, mayat belum lagi dikebumikan, tapi dah bercerita dah, besok ni tanah ni dia dah wasiat ni, dia dah cakap macam ni, dia dah cakap ni. Orang belum masuk dalam kubur ni. Jadi nyaris tidak ada lagi kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Maknanya malang sungguh bagi orang yang mati ni tak meninggalkan apa-apa. Jadi tuan-tuan, yang memikirkan tentang nasib si mati itu sendiri atau tentang apa yang terjadi jika mereka sendiri yang diusung di dalam keranda. Jadi banyak orang tak memikirkan ni si mayat ni kalau masuk dalam, macam mana agaknya layanan Allah Ta'ala, macam mana layanan para malaikat Allah Ta'ala kepada dia. Orang tak fikir tu tuan-tuan. Orang yang dah fikir, orang fikir yang mati, yang hidup. Nah, yang hidup nak meneruskan perjuangan, yang mati biarkan. Tapi dia tak fikir satu masa dia juga akan maknanya menuruti orang yang mati. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dengan sebab itu kalau kita membaca di dalam kitab dalam kitab tasawuf disebutkan oleh Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham mengatakan, kenapa doa kamu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Hari ini tuan-tuan, kenapa doa kita tak diterima oleh Allah? Maka di antara sebab doa tak diterima oleh Allah, kata Ibrahim bin Adham, kamu menghantar orang mati. Kamu tengok dalam liang lahat tu, tetapi kamu tidak mengambil iktibar bahawa kamu satu hari juga akan dihantar oleh orang dan masuk dalam situ. Sebab kamu tidak mengambil iktibar lah, mengapa doa kamu tak diterima oleh Allah SWT. Ini kita kena ingat-ingat tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka penyebab utama kelalaian itu adalah hati yang keras akibat seringnya berbuat dosa. Kita menghantar orang mati, hadir di pemakaman, kenapa kita tak rasa bahawa kita besok satu hari akan dijemput oleh Allah, akan masuk ke dalam, diusung oleh orang, masuk dalam kubur, ditimbus dan sebagainya. Kerana kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala bahawa kita ni kerana dosa, hati kita yang maknanya diselampun dengan dosa yang terlalu banyak, itulah membuatkan kita lupa kepada Allah, hari akhirat dan huru-hara yang sudah ada di depan mata. Ada orang masuk dalam kubur tuan-tuan, bermulalah huru-hara akhirat, kan?
Orang masuk dalam kubur ni bermulalah huru-hara akhirat. Kalau sekiranya dia masuk dalam kubur ni, permulaan daripadanya dia bahagia, maknanya sampailah ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ni permulaan tu yang menentukan. Kalau sekiranya dalam kubur lagi dah bermasalah, maka dia akan menempuh banyak kesukaran ketika mana besok di padang mahsyar, titian sirat, kiraan amal. Itu susah tuan-tuan. Sebab tu kita kena memastikan amalan yang kita nak bawa balik ni, wa yabqa wahid wa amaluhu, satu yang kekal kita mana masuk dalam kubur ialah amalan. Sama ada amalan yang kita bawa balik itu ialah amalan yang baik ataupun yang sebaliknya. Jadi inilah yang menjadi permulaan berjayanya tidak seseorang anak Adam itu bila bertemu dengan Allah, kembali kepada Allah, maka kubur itu adalah permulaan. Jadi kita tak tahu. Dengan sebab itu Imam Ghazali mengingatkan, janganlah waktu kita menghantar orang mati kita sibuk dengan soal-soal keduniaan. Sebab tujuan kita menghantar orang mati ni adalah nak mengambil iktibar. Besok kita juga akan masuk di dalam kan. Orang hantar kita besok. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, waktu kita kena beringat-ingat. Akibatnya kita sering terjebak melakukan perbuatan yang sia-sia, melalaikan dan disibukkan oleh hal-hal yang tidak bermanfaat. Kan? Waktu kita pergi ke kubur, sibuk. Tengok waktu hari raya orang pergi ziarah kubur. Banyak perkara lalai berlaku. Yang tak menutup aurat, yang memakai pakaian yang ketat-ketat. Orang nak baca Yasin pun tak tenang. Kan? Orang dalam kubur tu tengok, astagfirullahaladzim. Kalau dia boleh bangun, mati kali kedua dia. Tuan-tuan, yang datang tu anak-anak, cucu-cucu, kan? Aurat pun tak jaga. Jadi kita bayangkan, tuan-tuan, sedangkan bila kita masuk di tanah perkuburan ni, ada adab dia ada. Menziarah kubur ini umpama menziarah orang yang hidup. Dia ada adab dia. Dia tengok di belakang ni dibicarakan tentang adab menziarah kubur. Maka kita mohon kepada Allah agar sentiasa diberikan kesedaran. Beri taufik. Taufik ni penting. Kalau Allah Ta'ala tak beri, maknanya taufik kepada kita susah. Kan? Sebab tu kita memohon taufik dan hidayah Allah, supaya kita ni diberi petunjuk. Kan? Sesungguhnya sebaik-baik keadaan bagi orang yang tengah menyaksikan jenazah atau menghadiri upacara pemakaman ialah menangis. Itu sebaik-baiknya lah. Kita ni waktu kita menghadiri jenazah, menyaksikan jenazah atau menghadiri ucapan, kata Imam Syafi'i, Imam Ghazali, menangis itu adalah lebih baik. Dan harus disedari bahawa yang kita tangisi itu ialah diri kita sendiri, bukannya menangis pada mayat. Menangis diri kita. Sebab apa? Kita menangis, bagaimana besok aku? Siapa yang angkat aku punya mayat besok? Sebab tu yang kita kena menangis. Siapa yang hantar? Kita datang tuan-tuan tengok mayat-mayat. Ketika mayat masuk dalam liang lahat, yang mengangkatnya bukan daripada anak sendiri, sedangkan anak kita ramai. Kan? Anak kita ramai, tapi satu pun tidak memberi manfaat. Tidak memberi penghormatan kepada ayah, memberi penghormatan kepada ibu. Yang angkat orang lain yang angkat. Sepatut tu kita menangis. Besok aku meninggal ni, anak aku angkat ke mayat aku ni? Ke siapa-siapa yang angkat? Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu yang kena ambil iktibar. Tengok waktu dikebumikan, siapa pula yang membaca talqin? Anak-anak mengaji, belajar pondok, mengaji agama, tapi tak boleh baca talqin untuk ayah. Tuan-tuan, ni kita kena sedih. Kita kena sedih.
Kita orang dah dikebumikan, orang semua balik, termasuk anak-anak balik. Besok, ya Allah, adakah aku juga seperti ini ditinggalkan oleh orang, termasuk anak-anak aku sendiri? Sebab tu yang kita kena tangisi, bukan tangis pada mayat. Mayat dah tak dah, dia dah jalan, dia tak jalan tuan-tuan. Sebab kita kena memikir apakah besok kita, besok waktu kita meninggal dunia, kita mendapat layanan yang terbaik daripada ahli keluarga kita. Sebab tu kita kena fikir. Hari ini ketika mana hidup, anak minta, semua kita boleh ada kan. Tapi besok kita mati kita, walaupun kita tak boleh bercakap, boleh tak dia memberi kepada kita? Sekurang-kurangnya sedekahkan Fatihah, sekurang-kurangnya membacakan doa. Setidak-tidaknya besok boleh mandikan ayah dia sendiri, boleh mandi ibu dia sendiri, boleh menjadi imam kepada maknanya kepada jamaah ketika mana ayah atau ibu dia meninggal. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini yang kita kena ingat. Hari ini kalau anak kita minta, semua kita akan tunaikan. Tapi apakah besok bila kita mati, dia yang akan memikul keranda kita besok? Adakah dia? Adakah yang semayang tu orang lain? Adakah yang memasukkan dalam liang lahat tu orang lain? Ini yang kita kena tuan-tuan menangis. Sebab kita kena fikir banyak. Kalau anak-anak tidak boleh berkhidmat, memberikan penghormatan kepada ayah waktu dia meninggal dunia, Allah, ini paling malang. Sebab orang yang paling afdal memandikan, orang yang paling afdal untuk menyemayangkan, semuanya adalah daripada anak-anak. Sebab tu jangan diberi kepada orang lain. Selepas daripada anak-anak yang memandikan, maka apa atas wasiat orang tua? Wasiat orang tua. Kalau orang tua wasiat, besok kalau ayah meninggal dunia, minta ni orang-orang ni, orang-orang soleh, ayah ada orang-orang yang sama-sama pergi mengaji, minta tolong dia mandikan ayah. Maknanya itu wasiat. Maka diberikan keizinan. Ayah besok kalau meninggal dunia, waktu masuk dalam liang lahat, ayah ada sama-sama pergi mengaji, duduk dekat tiang ayah. Ada sama-sama dengan ayah suruh mengaji dekat tiang tu, yang ayah jaga dengan dia. Nah, ayah jalan dulu besok, minta orang ni yang duduk kat tiang ni, kau cari kat tiang tu, tolong masukkan ayah ni dalam liang lahat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini wasiat. Batu pesan awal-awal kan, pesan awal-awal, tak engkau dulu, aku dulu. Kalau aku dulu, kau tolong mandikan kan, tolong semayangkan. Jangan lupa besok kita sama-sama pergi mengaji. Dia sama-sama maknanya berjamaah. Aku nak minta syafaat kau. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada anak-anak lebih-lebih. Hari ini tuan-tuan, anak-anak tidak tahu membaca doa untuk ibu bapa ni. Suruh baca doa mayat pun tak kerti kan. Sebab tu kita kena ingat, hari ini apa anak-anak anda, semua kita boleh tunaikan. Tapi besok kita mati, kita minta dia tolong doa je. Minta tolong doa, Allahumma ighfir lahu warhamhu, ataupun Allahumma ighfir laha warhamha. Tapi anak tak boleh baca. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebab tu kita kena menangis ketika mana kita melihat benda-benda yang macam ni. Kita hantar orang dikubur, maka inilah yang sepatutnya yang menyebabkan air mata kita boleh keluar. Sebab kita tak tahu bagaimana layanan ahli keluarga kita kepada kita besok bila kita meninggal dunia. Sebab kita tak tahu. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, kita kena ambil iktibar kan. Bila kita mengantar orang mati, balik pesan dengan anak-anak. Ayah pergi tadi ziarah orang meninggal dunia, sayang ayah tengok orang lain yang kebumikan, sedangkan anak-anak ada duduk jauh bawah pokok je. Jadi jangan besok kalau ayah meninggal dunia, kau buat macam tu kepada ayah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, banyak kita kena ingat tuan-tuan. Kita tak tahu kan, hari ni anak-anak depan mata kita semua jadi esok. Besok kita meninggal dunia, belum mati lagi dia dah berebut harta tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang ni kita kena faham kenapa Imam Ghazali mesti menyebutkan di dalam bicara dia kepada kita, supaya kita orang yang berakal mengambil iktibar.
Orang yang hidup mengambil iktibar daripada perkara yang telah berlaku sebelum daripada kita. Kisah-kisah yang dibawa ni lah berlaku sebelum daripada kita. Benda-benda yang nyata, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka berkata Ibrahim Az-Zayyad, memperhatikan beberapa orang yang sedang berdoa memohon rahmat Allah untuk si mayat atau untuk jenazah. Lalu Ibrahim berkata, kalian lebih baik mendoakan diri kalian sendiri. Sesungguhnya mayat yang kalian doakan itu telah terbebas dari 3 huru-hara. Yang pertamanya, daripada wajah malaikat maut yang telah dilihat. Ibrahim Az-Zayyad menyebutkan ketika mana orang pergi ziarah, mana orang meninggal dunia, ziarah mayat, maka ni doa ialah doa tu disuruh juga. Tapi yang pentingnya, kata Ibrahim Az-Zayyad ni, kau kena doa di kau sendiri. Sebab apa? Orang yang meninggal dunia ni, tuan-tuan, dia telah terbebas dari 3 benda. 3 perkara dia telah terbebas. Orang cukup takut, maknanya ketika saat mati malaikat melihat bagaimana malaikat maut punya rupa. Sudah kita bicarakan sebelum ni, bagaimana malaikat maut datang kepada seseorang waktu dia nak mati. Kalau sekiranya orang yang mati ni hidupnya orang yang buat maksiat, maka dia akan datang dengan seburuk-buruk rupa, dengan seburuk-buruk layanan. Jadi dengan sebab itu orang yang mati, dia dah melihat dah sendiri dengan matanya sendiri. Waktu dia hidup, sebelum dia nyawa dia dicabut, dia telah melihat bagaimana keadaan malaikat maut datang melayani. Kalau dekat dunia dia jadi orang yang buat ibadat, orang yang rajin infak, orang yang rajin maknanya membuat sedekah dan sebagainya, buat amal baik, sudah tentu dia melihat bagaimana rupa para malaikat maut pada waktu itu. Dengan keadaan senyum, dengan keadaan wangi, dengan keadaan bersih muka. Dia dah lihat, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Hari ini kita cuma baca je. Kita belum tentu lagi, kerana kita belum lagi melihat bagaimana layanan malaikat maut waktu kita nak mati. Maka orang yang nak mati, kata Ibrahim Az-Zayyad, perkara yang pertama, mereka telah melihat wajah malaikat maut yang cukup ditakuti oleh semua orang. Kan? Orang semua takut, kerana malaikat maut yang tidak pernah senyum, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kecuali waktu dia nak mengambil nyawa-nyawa orang yang soleh. Kan? Nyawa orang soleh, maka dia datang dalam keadaan lemah lembut. Yang kedua, kata Ibrahim Az-Zayyad, iaitu dia telah terlepas daripada pedihnya mati yang sudah dirasakan. Orang kata, tuan-tuan, mati ini sangat menyakitkan. Dulu kita pernah membaca bagaimana kisah salafus soleh waktu dia berdoa kepada Allah untuk maknanya ditunjukkan orang yang telah mati 40 tahun dihidupkan semula, cerita tentang macam mana sakit mati. Dengan izin Allah Ta'ala, doa dia dimakbulkan, mayat daripada kubur bangkit balik. Maka dia kata, ni apa pasal kau ni? Kan? Aku tengah duduk dalam kubur ni, Allah Ta'ala bangkit dengan aku, menceritakan kepada engkau, aku telah mati 40 tahun, sampai sekarang sakit mati yang aku rasakan belum hilang lagi. 40 tahun dah mati tu. Maka sakit kematian yang aku rasa belum hilang sampai sekarang ini sakit. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, orang mati dia dah rasakan bagaimana pedihnya mati. Bagaimana ketika mana roh keluar daripada tubuh badan dia dah rasa dah. Kita belum lagi. Hari ni tuan-tuan, kalau kita luka, hari ni kalau maknanya kita punya badan maknanya cedera pun, kita dah rasa sakit dah. Bagaimana ketika mana roh nak keluar daripada tubuh? Kita tak tahu, tuan-tuan, bagaimana maknanya layanan malaikat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kita minta biarlah jadinya makna yang baik-baik, insya-Allah. Yang ketiganya, kata Ibrahim Az-Zayyad, dan dari takut terhadap kematian, sekarang dia telah terbebas daripada. Hari ni tuan-tuan, cerita orang sebut cerita mati, semua orang takut. Kan? Kalau hari ni tengah duduk-duduk suka, seorang bawa masuk je, engkau ni gelak-gelak mati kan, memang kena penampar, tuan-tuan. Kan? Sebab orang tengah gelak kau cerita bab mati. Kerana mati ni memang memutuskan segala kelazatan.
Kan? Mati, sebut tentang mati ni memutuskan semua kelazatan manusia. Hari ni tengah sedap-sedap makan, kau kata makan perlahan-perlahan tercekik mati kau, stop terus. Engkau ni memang potong aku punya selera langsung. Ada? Orang akan berhenti semua tanda. Sebab tu dia kata mati, mengingat mati akan memutuskan segala, maknanya tuntutan hawa nafsu. Orang yang dah mati, dia dah bebas. Kerana apa? Dia telah makna terbebas daripada perkataan yang demikian. Kerana dia sendiri telah melaluinya. Bagaimana kita? Kita ni cuma baca je, cuma dengar. Kalau hati kita ni hati yang maknanya ada, maknanya Allah Ta'ala beri taufik dan hidayah, mungkin kita akan rasa terdetik, Allah takutnya mati je kan. Takutnya mati ni kan. Ada orang kata nak mati lah, tak apa, tak kisah. Jangan tu. Kita cerita ni takut mati sebab kita punya persiapan tak ada untuk kembali kepada Allah. Dosa kita banyak, amalan kita sedikit kan. Sedangkan orang-orang yang terdahulu daripada kita, ya Allah, aku ni takut mati. Sebab apa? Aku tak pasti bahawa bila aku mati ni boleh masuk syurga atau masuk neraka. Sedangkan dia ni orang-orang yang soleh. Imam Syafi'i sendiri berkata, aku ni takut mati sebab apa? Takut bila mati ni masuk syurga ke masuk neraka. Sedangkan Imam Syafi'i ni siapa tuan-tuan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah kan? Kita ni jauh lah antara langit dan bumi dengan Imam Syafi'i. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, berkata Abu Amr al-Ala, aku duduk dekat Jarir yang sedang mencatatkan sebuah syair ke pembantunya. Ia kemudian berhenti mendadak begitu melihat usungan jenazah. Maka kata Jarir, demi Allah, peristiwa dia melihat maknanya jenazah lalu depan dia tu membuatkan rambut dia terus beruban. Allahu Akbar. Takut ni ya Allah. Mati ni cukup menakutkan tuan-tuan. Nah, orang-orang ni dengar tengok jenazah pun beruban rambut. Hari ni kita ubah rambut pergi ambil, maknanya dye tau. Pergi hitam dengan balik. Kan? Tak mau tua pun. Ada orang ni cabut uban. Sedangkan menyabut uban ini dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uban ini kita kepada mati. Allah Ta'ala segan untuk mata orang tua yang buat. Hendak kita pula pergi cabut dah. Cabut. Tuan, Allah Ta'ala, sebab tu ketika mana Allah Ta'ala malu kepada orang yang telah berubat, janganlah orang berubat buat maksiat. Jangan orang berubat buat maksiat. Allah Ta'ala malu. Jadi muslimin dan muslimat, laksana takutnya sekawan domba oleh kedatangan seekor serigala, dan ketika serigala itu pergi, maka mereka kembali merumput dengan dia. Itu keadaannya tuan-tuan kita pada hari ini. Hari ini kalau kita tengok mayat, kita rasa insaf sekejap, kita rasa takut sekejap. Bila mayat dah tak ada, dah dibawa orang, dikuburkan, kita kembali lalai macam biasa balik. Kan? Itulah keadaannya dan hakikat yang kita kena
Bila kata menghantar jenazah ni tuan-tuan, kita kena merenung, mengambil iktibar. Jenazah dimasukkan dalam keranda, diangkat orang, tuan-tuan. Angkat, ada orang angkat ni tak tahulah macam mana cara mengangkat. Kadang-kadang dia main pakai baling dia, ada letak dia letak tu main lepas saja. Kita kena renung besok macam mana orang buat kat kita. Hari ni kita tengok orang yang dia lepaskan macam tu je, kan? Ingat diri tuan-tuan. Ketika mana kita menghantar jenazah, ingat diri, seolah-olah kita sedang dihantar oleh orang. Walaupun hakikatnya kita menghantar jenazah, ingat seolah-olah kita sedang dihantar oleh orang, kan? Berjalan di hadapan jenazah, itu adab sekarang ni kita tengok berbeza. Adab yang ni kita kena ubah. Menghantar jenazah ni orang duduk depan, bukan duduk belakang. Hari ni tuan-tuan, kita menghantar jenazah, kita duduk belakang, jenazah duduk depan. Adabnya sebenarnya orang menghantar orang yang duduk depan. Kalau kita menghantar tetamu nak keluar, nak balik daripada rumah, tetamu jalan dulu ke kita yang jalan dulu? Adabnya ialah kita jalan dulu, ya tak? Maka beritulah ketika mana kita nak menghantar jenazah, orang yang nak menghantar duduk depan, bukan duduk belakang. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ya, ini di antara adab, ya, yang kita kena ubah. Dengan sikap makna apa? Merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berjalan di depan mayat, jalan dalam keadaan merendah diri, maksudnya apa? Maknanya mengingati Allah, hari ni aku menghantar dia, besok aku pula menhantar. Ya, mengingat betul. Ia juga harus berbaik sangka terhadap orang yang meninggal dunia. Satu perkara maknanya tuan-tuan, kita ni bila menghantar jenazah berbaik sangka. Tak kira lah kita tahu tentang latar belakang jenazah ke atau tidak, maka berbaik sangka dengan jenazah. Katakanlah kita ni hidup memang kita tahu, kita tahu maknanya background jenazah ni, kita tahu. Jangan sekali-kali berburuk sangka. Mayat ni masuk neraka dia masuk neraka mayat ni. Kat atas dunia kaki pukul tu, tak usah tuan-tuan. Kita kena berbaik sangka walaupun dia orang jahat. Kita tak tentu lagi, kemungkinan ada amalan ni yang kita tak tahu. Kemungkinan ada amalan. Satu kisah tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, berlaku pada zaman salafus salih. Ini cerita benar. Ada seorang pemuda daripada Baghdad, dia pergi menunaikan haji, nak menunaikan haji dengan ayah dia. Maka dia ikut satu rombongan. Sampai dalam satu perjalanan, dalam perjalanan nak pergi menunaikan haji, ayah dia meninggal dunia. Yang paling mengejut
tinggi sangat. Takut ada amalan dia tu yang orang tak tahu. Tuan-tuan, ni ada kisah tak? Kisah tu berlaku di zaman salafus salih. Dia ni rajin derma, rajin apa. Rupa-rupanya dia ambil duit masjid. Nah, dia ambil duit masjid, tapi rajin impah. Lekar mana impah? Duit masjid dikebah. Kita tak boleh kata, wah dia imam, bagus. Rupanya duit tabung dia lagi kan. Jangan tuan-tuan, memuji pun jangan terlebih-lebih. Ada? Kita tak tahu ni amalan-amalan hidup ni, banyak orang sembunyi kan. Kita tak tahu baik buruk. Maka dengan sebab itu, kalau maknanya kita nak mengata orang yang fasik, jangan kita berkata sangkaan begitu. Kalau memuji pun jangan berlebih-lebihan. Sebab akhirnya kehidupan manusia itu industri. Kita tak tahu macam mana. Tuan-tuan tak tahu macam mana kehidupan saya. Tuan-tuan tahu saya datang mengajar, jadi imam, itu tuan-tuan tahu. Tapi belakang tuan-tuan tak tahu. Ustaz ni baik ke tak baik. Jangan macam dia semua tak mati je. Tak tahu. Tuan-tuan tak tahu. Nak tengok besok macam mana keadaan, waktu mati dah tengok. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat, kita tak tahu keadaan kan. Ada orang kita tengok, dia ni tak semenggah dengan hidup kan. Perangai dah macam mana. Waktu mati Allah Ta'ala beri yang terbaik. Kita pun tak tahu. Rupanya mati di Mekah pun. Kita ni tiap-tiap hari tidak tahu pergi Mekah, tak mati pula kat Mekah, mati kat disco pula. Allahu Akbar. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat, kita tak tahu betul. Sebab tu jangan bersangka baik dengan semua. Hari ni tuan-tuan yang masuk masjid, bersangka baik dengan sangat kan. Kita tak tahu bagaimana orang yang duduk sebelah kita. Walaupun kita kata, oh dia tu tak bagus, dah kita kata sangka baik. Kerana Allah Ta'ala mengikut bagaimana sangkaan hamba ni. Kalau kita sangka dengan orang baik, maka jadi baik. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, maka Umar Az-Zar mengatakan, meriwayatkan pada satu hari seorang tetangganya meninggal dunia. Di satu kisah yang dinukilkan oleh Imam Ghazali dalam kitab dia ni. Semasa hidupnya ia adalah seorang yang suka menuruti nafsu, ada buat maksiat banyak, sehingga banyak orang enggan meratapinya. Waktu dia menangis, waktu dia meninggal, orang tak menangis pun. Orang kata dia mati lagi baik kan? Daripada dia hidup menyusahkan orang, dia mati lagi baik. Tak ada orang, kalau dia mati pun, ni kalau orang ni puak ni mati, aku pun tak kilan, dia mati lagi cepat lagi bagus. Itu kata orang. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, maka kata apa, Umar bin Azhar tetap meratapinya. Kecuali Umar bin Azhar meratapi dia, menangis, bahkan ikut menyembahyangkan jenazahnya ketika jenazah itu mana. Sedangkan orang lain tak nak sembahyangkan, sebab orang tahu dia macam mana. Ketika jenazah sudah diturunkan di liang lahat, Umar berdiri dekatnya dan berdoa, semoga Allah merahmatimu, wahai fulan, kerana sepanjang hidup kamu tetap menyimpan maknanya kesaksian tauhid dan pada wajahmu ada bekas sujud. Meski mereka menilaimu orang fasik dan berdosa, tetapi siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa dan berbuat derhaka dalam catatan amalannya. Jadi itu patut berdoa. Ingat, pandangan ulama ni, Umar Az-Zar ni, dia kata orang tak nak semayangkan kau, orang kata kau ni ahli maksiat. Tapi ketika aku mana melihat ni, aku nampak maknanya ada tauhid dalam diri. Walaupun kau dosa, kau buat punya dosa, tapi tauhid tetap ada. Kesaksian kau yakin dengan Allah masih ada. Dan di dahi itu ada bekas tanda sujud. Min asari sujud nampak. Kita tak tahu tuan-tuan, walaupun dia buat maksiat, pada tahu malam-malam dia minta ampun dengan Allah. Malam-malam ketika mana orang semua tidur, dia sujud kepada Allah. Kita tak tahu. Patut tuan-tuan bersangka baik. Mudah-mudahan cerita yang kita bawa ni, kisah yang kita bawa ni, memberi ingatan kepada kita, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang umur bertemu lagi, sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
وأتوب إليه. جزا الله عنا سيدنا محمدا عبده ورسوله. الله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله.